Tapi orang ni kita tak panggil talqin. Kita panggil ajar ngucap. Tahu? Ajar ngucap. Kalau kita kata, dia nazak tu. Talqin. Buku talqin tak bawa. Dia faham talqin ni. Tidak, orang kita tak faham talqin. Dia faham ajar ngucap. Itu talqin. Talqin ajar la ilaha illallah kepada mereka yang nak mati, itu sepakat ulama. Khilaf ulamanya talqin ba'da dafni. Tu selepas dikebumikan. Dalam fiqh Islam Abdullah tu Asy-Syafi'iyah, Hanabilah, ulama fiqh yang bermazhab Syafi'i, ulama fiqh yang bermazhab Hambali, sunat talqin akan mayat selepas ke bumi. Tapi bukan pandangan Imam Syafi'i, bukan pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, pandangan ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i, pandangan ulama-ulama yang bermazhab Hambali, sunat talqin akan mayat selepas ke bumi. Bukan pandangan Imam Syafi'i. Yang kuat talqin ni, yang kata sunat talqin ni, pandangan Imam Nawawi dan pandangan Ibn Salah, guru kepada Imam Nawawi. Yang ulama yang bermazhab Syafi'i yang kuat berkaitan dengan sunat talqin selepas ke bumi. Dengar molek tu, talqinul mayyit. Talqin akan mayat, bukan talqin orang hidup ada atas kubur tu, bukan. Apabila talqin akan mayat dipersoalkan, kami bukan talqin akan mayat, kami talqin ni orang ramai-ramai atas kubur hidup ni. Siapa ajar gitu? Talqinul mayyit ba'da dafni. Talqin ajar akan mayat, bukan ajar orang hidup atas kubur tu. Dia orang kata ajar apa dia mati dah, amalan dia lah yang jawabnya. Tak payah ajar dah. Dah. Saya bukan ajar mayat, saya ajar orang hidup-hidup ni, dia kata. Dah nak? Tak ada. Hidup-hidup tu ajar dia mati surah lah, ajar ilmu. Jadi dia pusing pula nak lari. Sebab orang kata ajar apa? Orang dia di dalam kubur tu, yang jawabnya amal dia, dah imam dia jawab. Ajar apa? Tu hak bagi hak tambuh lah. Hak yang kata sunat tu kan, kita ajar je lah, tak apa. Kalau kita orang handalan dah, orang yang kuat dah, pesan lah. Sebab ada orang wasiat, dia pesan, kalau saya mati, jangan talqinkan saya atas kubur. Dia ajar gitu. Dia wasiat. Ustaz yang ajar ke dia talqin bid'ah ni, banggalah ustaz tu. Sebab anak murid tu anak murid setia. Anak murid ni ada hak setia, ada hak setia. Yang ustaz tu tahlil bid'ah, talqin bid'ah, tahlil bid'ah, talqin bid'ah. Anak murid tak reti bahasa. Anak murid tak reti bahasa, ada kematian rumah dia, ada tahlil, dia jemput ustaz tu juga. Kata tak reti bahasa anak murid. Ustaz tu tahlil bid'ah, talqin bid'ah. Anak murid ni bukan dok turut. Hak dia kata bid'ah jangan buat lah. Bukan dok turut. Ada kematian, nak tahlil rumah, dia jemput ustaz tu pergi. Dok turut satu hadah, dia jemput pula ustaz tu. Ustaz kata bid'ah. Kata dok reti bahasa anak murid. Yang ustaz tu pula pening, digi juga. Anak murid tak reti bahasa, ustaz pening. Dan ustaz kata bid'ah jangan buat. Anak murid ni buat. Tapi tak payah cerita ke ustaz tu. Kenapa kamu buat tahlil rumah kamu? Ustaz tu kata bid'ah. Hak tahlil saya pakai ustaz lain. Boleh lah kita kata. Dah lah dia buat. Dia jemput pula tu. Ustaz kata bid'ah tahlil lepas kematian jangan buat. Yang ustaz tu pening pula dia pergi. Situ nak salah siapa tu? Salah nak murid ke salah ustaz?
Dua-dua lah. Patutnya ustaz, awak nak suruh saya tahlil rumah awak, dah saya mengajar sama ke ni? Saya kata dah bida'ah kan. Dah lah awak buat. Ajak saya pula. Kalau kata kok macam awak ni mempermainkan saya. Awak nak sabar tau. Bukan jadi macam gitu. Macam awak ni nak mempermainkan saya ni. Saya kata bida'ah, awak buat juga. Awak panggil pula saya ni. Patut gitu. Dok, pergi dak sekarang. Kita sapa kemudian. Kata pelik bunyi tahlil ni. Yang tukang bawa tu nampak macam dok pandai je. Macam tak mahir lah. Kan orang tahlil ni kok mahir kan lain bunyi. Macam tak mahir je. Tengok. Ustaz kok kata tahlil bid'ah jangan buat tu hok jadi dereba. Dia panggil dia pergi. Bukan pergi saja. Jadi syekh pula. Jadi dereba bid'ah. Dia dereba bid'ah pula jadi ni. Kata pening sungguhlah. Tapi kita dengar dia jadi syekh tu, tak mahir dah lah. Dia kata bid'ah. Tapi kenapa pergi? Tak payah pergilah. Anak murid pula nak buatlah. Jangan jepuk dia. Jepuk ustaz yang lain jadi syekh tahlil. Anak murid pun jadi. Ni anak murid ni setia ni. Dia wasiat. Kalau mati, jangan talqin mayat saya. Tak apa sebab dia handalang. Tak kena talqin. Iman dia kuat, amal dia banyak dah. Yang ustaz ni masa tengah sibuk ni. Ingat tu, arwah pesan jangan talqin. Berkali-kali dia ulang. Saya bunyi sekali. Ustaz orang dengar dah. Tak payahlah nak ulang-ulang. Jadi wak bangga lah. Wak bangga. Sekali dia pesan. Lepas tu pesan pula. Saya bunyi sepatah. Ustaz cukup lah. Berkali pesan no. Baru dia senyap. Nak cerita ni baru betul. Wasiat. Jangan talqin. Kita dengar mujur. Kenapa mujur? Boleh balik awal. Boleh balik awal lepas ke bumi. Dah, balik Ada ni. Tak payah kata talqin. Boleh balik awal. Masing-masing sibuk kan. Boleh kepada adik arwah. Adik arwah yang mengepalai. Ustaz tu duduk belakang lah. Adik arwah yang mengepalai. Ustaz tu ada. Adik arwah yang mengepalai. Dia tak talqin sungguh. Dia tak talqin. Dia tahlil macam tahlil di rumah dah. Panjanglah tahlil. Allah ingat ke boleh balik awal moga talqin tak ada. Dia tak talqin adik arwah ni. Dia balas dengan tahlil yang panjang. Jadi arwah tu silap. Dia kena wasiat jangan talqin dan jangan tahlil. Biar cukup gitu. Lepas tu kebumikan saya terus balik. Baru betul. Allah. Tamu talqin tak payah. Tak ada apa-apa tu. Saya belajar belaka. Hak tu guru yang kata tak sunat talqin, saya belajar. Hak tu kata sunat talqin, saya belajar. Tamu talqin, tak apa. Nak talqin pun, tak apalah kita bermazhab Syafi'i. Gitu je lah, tak sedut balah lah. Ada. Dia memang talqin ditambah. Bida'ah lah talqin dia nya. Tapi bila ayah dia mati, dia pegang saya. Ustaz talqin dia tambah talqin sebab dia kata bida'ah. Lepas tu, dia takut orang kapur marah dia tak talqin ayah dia. Ayah ustaz ni, dia wish saya pula, dia pegang saya. So saya talqin. Saya pun mikir talqin apa, dia kata bida'ah. Saya pun angkat tangan berdoa je lah. Balik Dah bukan. Yang ustaz ni dia kata talqin tak sunat bida'ah. Jadi bila ayah dia mati, mungkin dia segang ke macam tak tahu, dia suruh saya. So saya talqin. Saya tak ambuh lah, saya pun sibuk. Baca doa balik Ada. Dia nak pelepah diri. Jangan tak suruh tu sangat berkhilafiyah ni. Tak suruh tu lah. Pandangan-pandangan yang ada dalil masing-masing, ada hujah masing-masing. Cuma kita talqin. Kita talqin. Gitu je. Cuma janganlah panjang sangat talqin tu. Orang sibuk kadang-kadang. Orang ni kan orang tengah sibuk kan. Kena sederhana sudahlah. Kena sederhana.
Dia balik daripada luar, daripada Timur Tengah. Masa mula-mula balik ni harapan keluarga lah. Sebab seorang-seorang ahli keluarga yang belajar di Timur Tengah. Jadi balik tu adik-beradik ni kira ikut dia belaka lah. Ikut dia belaka. Dah? Orang lain tak belajar sampai ke Timur Tengah. Matilah. Mak ke ayah kita lah mati dulu. Mati. Jadi dia tak ada talqin. Adik-beradik turut lah sebab dia belajar Timur Tengah. Lepas tu lama tu adik-beradik tengok belajar agama, nampak akhlak-akhlak pun nampak baik kita pula adik-beradik yang lain yang tak belajar agama, akhlak comel lebih daripada dia. Jadi adik-beradik tak respect dah. Lepas dia tu lama matilah pula seorang lagi. Antara mak dengan ayah tu lah, mana dulu tak tahu lah, siapa lupa cerita dia. Matilah pula seorang lagi antara mak dengan ayah. Adik-beradik keputusan nak talqin. Hak mati mula-mula tu ikut hak kata ni lah. Hak kata balik belajar Timur Tengah ni. Jangan talqin, jangan tahlil. Adik-beradik tak buat, ikut lah. Lepas tu adik-beradik hilang respect apa semua. Belajar agama gitu balah kita panggil kok. Adik-beradik pun akhirnya mati pula seorang lagi antara mak dengan ayah tu. Keluarga buat talqin, keluarga buat tahlil. Orang kampung pun buat main. Orang kampung buat main. Kalau kata orang mati mula-mula tu mak, orang mati kemudian hak talqin, hak tahlil tu ayah. Allah, adik-beradik dia ni tak adil sungguh. Sayang ke ayah je, mak tak sayang. Sebab apa? Hak mak mati dulu talqin pun tidak, tahlil pun tidak. Hak ayah mati kemudian talqin pula, tahlil pula. Mana anak gini buat tak adil? Orang kampung buat main. Badak ni tak sah lah, tak sah doktor tu. Mana kalau saya senang je. Tadi kalau dah dia kata talqin bid'ah, ayah dia mati dia suruh saya pakai bid'ah lah, pakai tak usah talqin, baca doa sudah lah. Jadi kata bid'ah kan, tapi ayah dia mati suruh saya pula. Masa kira awak kata tak sunat kan, saya pakai tak baca talqin, mudah je. Tak mau talqin, alhamdulillah boleh balik cepat. Gitu je. Talqin ni beri peringatan. Fazakir fa inna zikra wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Dan beri peringatanlah kamu, sesungguhnya peringatan akan beri manfaat kepada orang beriman. Dan beri peringatanlah kamu, kerana maka sesungguhnya peringatan akan memberi manfaat kepada orang yang beriman. Jadi kita talqin ni peringatan lah. Kalau arwah ni orang beriman, dia akan dapat manfaat. Sudahlah. Beri manfaat orang mukmin ni, ayat tak sebut hidup ke mati. Beri peringatan dia. Sesungguhnya peringatan memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau si mati ni beriman, insya-Allah dia dapat manfaat daripada talqin. Yang talqin ni talqinul mayyit ni. Talqin orang mati, mayat dalam kubur, bukan talqin orang hidup. Talqin mayat dalam kubur. Sunat talqin segera sebab selepas je dikebumikan, Munkar Nakir akan segera menanya. Ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir ni dengan apa pertanyaan dia? Siapa Tuhanmu? Man Rabbuk? Dan apa agamamu? Wa ma dinuk? Dan siapa nabimu? Tu pertanyaan di alam barzah. Yang mana pertanyaan di alam barzah ni yang ditanya adalah berkaitan dengan iman, berkaitan dengan akidah. Pertanyaan di alam barzah, pertanyaan berkaitan dengan iman, pertanyaan berkaitan dengan alam barzah. Pertanyaan berkaitan dengan iman, pertanyaan berkaitan dengan akidah. Setengah pandangan menyatakan bahawa ditanya akan sekalian persoalan akidah. Setengah menyatakan bahawa ditanya akan sebahagian daripada persoalan barzah. Ditanya akan
setengah daripada persoalan barzah. Tanya bab iman, tanya bab akidah di alam barzah. Mar rabbuk, siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Bukan jawab dengan kepasihan lidah, Allahu Rabbi, ataupun Rabbi Allah, bermula Allah ialah Tuhanku. Orang yang boleh jawab Allahu Rabbi, orang yang beriman Allah sebagai Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Rabb, Allah Tuan. Allah Rabb, Allah Tuan ni mana asas kepada tauhid rububiyah. Kan biasa orang sebut kan, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma wasifah. Kita tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah sudah melengkapi di dalam sifat 20. Asma Allah 99 sudah melengkapi di dalam sifat 20. Bicara bab sifat pula, sifat 20 yang wajib kita imani secara tafsil. Nak mentauhidkan Allah, tauhid rububiyah ke uluhiyah ke, kena belajar sifat 20. Asas pada tauhid rububiyah, mengesakan Allah pada perbuatan. Allah sebagai Tuan yang hakiki, Allah jualah yang melakukan segala-gala perkara. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan bermula Tuan engkau ya Muhammad menjadi ia Tuan engkau akan barang yang ia kehendak, barang yang ia pilih. Wa rabbuka yakhluqu, Tuan engkau yang menjadikan. Khalik hanyalah Allah. Allah khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan sekian perkara. Mengesakan Allah pada perbuatan itu asas kepada tauhid rububiyah. Ni duduk bicara tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tauhid rububiyah akhirnya mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Apa yang berlaku? Allah mengizinkan manusia buat sendiri. Allah mengizinkan api pisau ni menghangus dan memutuskan sendiri. Sebab Tuhan letak dah keupayaan pada manusia, pada api, pada pisau. Itu mensyirikkan Allah pada perbuatan. Tidak berpegang akan tauhid rububiyah. Golongan yang terpesong ni terkadang dia menjedari. Kalau ikut puak tu, berpegang, makhluk menjadikan dengan kekuatan yang terletak pada makhluk, puak tu kata syirik tu, dia tahu. Tapi dia kata hak kata syirik tu tak betul, dia hak betul. Hak akidah syirik tu betul. Lucu tauhid rububiyah. Nak jawab Allahu Rabbi macam mana? Kalau mensyirikkan Allah pada perbuatan. Tapi golongan terpesong ni, kalau semua perbuatan Allah buat, yang berlaku pada manusia gara yang Allah buat, apa guna Allah buat manusia? Ni akal golongan yang sesat. Tapi golongan sesat macam mana pun, mereka beranggapan dialah sebenar, orang lain semua sesat. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap kumpulan dia akan bergembira dengan apa yang ada pada sisi mereka. Mereka yang sebenar. Dan mereka yang sebenar. Puak Khawarij tinggal sana'li karamallahu wajhah, berpindah ke Iraq, ke Haraurak di Iraq. 20,000 orang tinggal sana'li karamallahu wajhah. Tinggal sana'li karamallahu wajhah menjadi khalifah yang keempat. Dia boleh ajak puak dia 20,000 orang berpindah ke Haraurak di Iraq. Jauh mana berpindah? 20,000 orang dia boleh bawa. Sana'li tak betul dah, tinggal sana'li. Sana'li hak wajib syurga tak betul. Puak Khawarij. Puak dia buat apa? Dia lah hak sebenar. Ni samalah puak sesat ni, dia yang sebenar. Akhirnya mensyirikkan Allah pada perbuatan. Lucu tauhid rububiyah. Lepas tu nak jawab Allahu Rabbi.
Yang baik ni persoalan bab iman, bab akidah. Mana ulama beza pandangan lah. Sama ada soal tu sekalian berkaitan dengan akidah ataupun soal sebahagian dari persoalan akidah. Kemudian soal pun berbeza-beza lah. Ada yang soal sekali, ada yang soal 3 kali, ada yang disoal selama 3 hari, ada yang disoal selama 7 hari. Dia gitu. Jadi soal ni dia berbeza-beza lah. Dia berbeza-beza. Kemudian soal-soal ni pula malaikat soal dengan bahasa dia, bahasa si mati itulah. Malaikat soal dengan bahasa si mati tu. Kalau hak mati tu orang Melayu, soal kod bahasa Melayu lah. Kalau hak mati tu orang Arab, soal kod bahasa Arab. Itu atas pandangan yang muktamad lah. Soal dengan bahasa lughah. Lughah hak mati tu. Lughah hak mati. Dengan bahasa hak mati tu sendiri. Soal berkaitan dengan akidah. Kemudian Allah Ta'ala akan tetapkanlah. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillullahu az-zalimin. Mana yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya, dan menetap oleh Allah Ta'ala akan mereka yang beriman. Cerita bab iman ni, barzah ni, dengan perkataan yang tetap ketika hidup atas dunia. Mana bil qawli sabit, kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Allah akan menetapkan, Allah akan menetapkan beriman dengan kalimah la ilaha illallah. Itu al-qawli sabit fil hayati dunia. Perkataan yang tetap ketika hidup atas dunia, apa dia? Kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Anak kemah la ilaha illallah ni lah. Kemah sifat 20. Ini yang kita nak hadap ni. Hadap barzah adalah dengan persoalan akidah, persoalan iman, persoalan tauhid. Tanya siapa Tuhanmu, dan apa agamamu, dan siapa nabimu. Ditanya tu melainkan bagi setengah orang yang tertentu, seperti orang mati syahid. Ini contoh dia lah. Kemudian kita sambung semula seperti sini lah. Sebab berkaitan dengan mereka yang dikecualikan daripada persoalan barzah ni, ulama berbeza pandangan. Yang sepakat ulama yang memang tidak kena persoalan barzah adalah para anbiya dan para syuhada sahaja. Itu pandangan yang muktamad. Tapi setengah pandangan menyatakan orang yang mati syahid dunia, orang yang mati hari malam Jumaat, orang yang melazimi tiap-tiap hari membaca surah Tabarakah, orang yang pada sakit mati dia membaca Qul Huwallah 100 kali sekurang-kurangnya. Itu ada lagi lah. Tapi waktu ulama berbeza pandangan. Tapi pandangan yang muktamad, yang memang dikecualikan daripada soalan barzah, adalah para anbiya dan para syuhada juga. Wallahu a'lam.